alihi wasallam. Bab hukmi man farraqa amral muslimin wa huwa mujtami'un. Bab hukum orang yang memecah belahkan perpaduan umat Islam ketika mereka sedang bersatu padu ataupun teguh, dalam keadaan mereka teguh. Baru ni kita sudah sebenarnya baca belakang dah ni. Tak perlu baca semula dah. Cuma kita tengok makna dia. Iaitu yang pertamanya riwayat daripada Ziyad bin Ilaqah. Beliau berkata, saya telah mendengar Arfajah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu satakunu hanatun wa hanatun. Akan banyak berlaku kekacauan dan fitnah. Sesiapa yang mahu memecah belahkan perpaduan umat ini dalam keadaan mereka itu bersatu padu, fadribuhu bisayf ka'inam man kana, maka kamu pukullah dia itu dengan pedang, biar siapapun dia itu, tak kira siapapun dia itu. Maksudnya dengan pedang ni dengan kekerasan lah, tidak semestinya dengan pedang. Bab ini dan hadis ini dan begitu juga lain-lain lagi seterusnya menyatakan Nabi SAW nak sangat perpaduan umat Islam satu padu, tidak pecah belah, tidak porak-peranda dalam masyarakat Islam. Jadi dia nak sangat itu. Dengan sebab itu, kalau ada orang yang cuba memecah belahkan dan sampai ke peringkat menggunakan senjata, maksudnya gitu sini. Kalau tidak sampai gitu, bolehlah dengan cara dialog, dengan cara perbincangan. Itulah sepatutnya. Dan memang begitu pun yang berlaku dalam sejarahnya. Tapi kalau tidak dapat dielakkan daripada menggunakan senjata, maka kena guna senjata. Tak kira siapa pun. Orang yang cuba memecah belahkan perpaduan umat Islam itu tak kira siapa, ka'inam man kana. Imam Nawawi berkata, dalam hadis ini ada pengajaran, iaitu perintah Nabi supaya memerangi orang yang memberontak terhadap pemerintah ataupun mahu memecah belahkan perpaduan umat Islam dan seumpamanya. Nabi SAW juga melarang daripada tindakan memecah belahkan umat Islam ataupun memberontak terhadap pemerintah. Kalau mana-mana pihak itu dia tidak mahu berhenti daripada perbuatan ataupun sikap dia itu, qutilah, dia akan diperangi. Dan sekiranya keburukan dia tu ataupun masalah dia tu tidak dapat dihindari, diatasi, melainkan dengan membunuhnya, faqutilah, maka dia dibunuh, kana hadaran, maka darah dia tu sia-sia saja. Tidak ada sesiapa, mana-mana pihak yang akan dituntut supaya menjalani hukum qisas, tak ada. Mati saja begitu. Darah dia tu hadaran. Hadaran tu maknanya sia-sialah. Halal mana darah tu. Tidak kata mana-mana pihak kena bagi bayaran ganti rugi ke, sekurang-kurangnya kalau tidak kena qisas pun kena ganti rugi, tak ada. Fadribuhu bisayf. Dalam riwayat yang lain Imam Nawawi kata faqtulu, kamu bunuh dia. Maknanya illam yandafi' illa bidzalika, jika kekacauan yang dia timbulkan itu tidak dapat diatasi melainkan dengan cara kekerasan tadi. Tapi kalau boleh diatasi dengan cara yang lain, maka kena ikut cara itulah dulu. Kalau tak boleh juga, maka ini hadis ini memberi kebenaran kepada pemerintah untuk memadamkan fitnah yang ditimbulkan itu. Sebab dia tidak memberi kebaikan. Tidak memberi kebaikan. Kemudian riwayat satu lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu juga,
Nabi SAW kata faqtulu, kamu bunuh. Tadi dia kata fadribuhu bisayf. Dan seterusnya riwayat daripada Arfajah lagi, katanya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid. Sesiapa yang datang kepada kamu, yakni sesiapa yang memberontak di antara kamu ketika kamu telah bersepakat menerima seseorang, yakni sebagai khalifah, sebagai pemerintah, pemimpin agung. Pemimpin agung yang dimaksudkan di sini, bukan hak bawah-bawah tu tak kenal nak berjatuh, nak singkirkan dia, tak apa hak tu. Nak berontak, tunjuk perasaan biar dilucutkan jawatan dia, tu tak apa. Ni hak nombor satu. Itu maksudnya khalifah di sini. Yuridu an yashqa asakum. Dia bermaksud nak memecahkan tongkat kamu. Maksudnya, ataupun Nabi SAW kata yufarriqa jama'atakum, yakni nak memecah belahkan perpaduan kamu. Faqtulu, kamu bunuh. Bunuhlah dia. Mana tak boleh. Dia pemimpin nombor satu tak boleh. Pemimpin lain pun untuk keamanan, demi keamanan kita tak boleh buat perkara-perkara yang seumpama ini. Lepas pada tu bab yang seterusnya menjelaskan lagi hak sebelum ni. Yang ni hak berkait dengan bunuh ni, bunuh gapo ni, ada kebenaran ini berkenaan dengan khalifah, iaitu riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri di bawah bab idza buyi'a li khalifatain, apabila dibay'ahkan kepada dua orang khalifah. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dibay'ah kepada dua orang khalifah, maka kamu bunuhlah yang kemudian daripada dua orang khalifah. Kalau yang pertama sudah diterima baik dah, tak ada apa dah, molek dah, maka naik yang kedua. Sebab itulah dalam perbincangan kita minggu lepas kan banyak dah kita bincang. Maknanya pemimpin-pemimpin dulu buat apa yang dia tekan, hak bawah hak naik, dia ada alasan. Alasannya ni hadis-hadis ni lah. Siapa-siapa pun. Sebab itu kainan mangkana, kalau Yazid tu bertindak begitu kepada terhadap Sayyidina Husain yang memberontak, maka ada alasan bagi dia. Dan ulama-ulama pula mana terima pada masa tu sahabat tidak kata dengan sebab dia buat begini pakat tinggal belakang dia. Tak. Begitu juga di zaman Abdullah bin Az-Zubair. Pemerintah semasa tu bertindak terhadap dia. Sebab apa? Sudah diterima orang lain dulu, dia tu kemudian. Dia bukan dengan ni. Tapi itu sudah jadi, itu masuk dalam, sudah jadi sejarah kita lah. Berlaku begitu. Berlaku begitu dan sampai mati. Semua tu bukanlah kita mana suka dengan mana-mana pihak tu mati, tetapi bagi pihak pemerintah semasa tu dia ada alasan. Alasan apa hak ni? Hak ni. Kalau kita perhati semua tu, misalnya Yazid sudah diterima dia, sudah diterima. Sayyidina Husain tu mari kemudian secara senyap-senyap yang ni memberontak lah. Jadi atas dasar kainan mangkana tadi mana boleh. Itu alasannya. Dan Sayyidina Husain pun sebenarnya dia terpedaya sebenarnya. Kesian lah. Itu dalam sejarah yang saya sendiri pun ada tulis, dan insya-Allah tak lama lagi akan keluar dalam bentuk yang lebih comel lagi, dalam bentuk buku dengan lengkap lagi, kemah lagi, berkenaan dengan pembunuh Sayyidina Husain ni siapa. Di situ ada dijelaskan banyak perkara lah. Banyak perkara. Sebenarnya kalau kita perhati molek sejarah tu, perhati molek, selidik molek, tidak nampak Yazid yang bunuh. Tidak lagu tu. Ataupun pihak pemerintah yang bunuh Sayyidina Husain, tidak berlaku gitu. Dan Sayyidina Husain pun banyak dia menyesal. Kata-kata dia pun banyak dalam kitab-kitab kita, dalam kitab-kitab Syiah sekalipun ada sebut bahawa yang membunuh dia tu, yang berhadapan dengan dia tu adalah orang-orang Syiah Kufah yang menjemput dia, tulis surat pada dia suruh pergi ke Kufah. Kononnya mereka akan membela dia. Tetapi dia telah dibiarkan begitu, mereka sebaliknya telah membunuhnya. Jelas dalam kitab-kitab dia ada sebut. InsyaAllah akan keluar tak lama lagi insyaAllah. Kalau kita perhati gitulah. Begitu juga Ibnu Zubair. Baru ni kita sudah bacakan Abdullah bin Umar
tak mahu terima apabila Abdullah bin Muti' tu pergi dakwah orang, ajak orang supaya ikut Abdullah bin Zubair nak berontak terhadap pemerintah. Dia tidak setuju. Ini sikap sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ni nak kepada perpaduan. Kalau katakanlah ada sikitlah kekurangan pun, kita pun masih boleh terima lagi. Masih boleh terima lagi, kena sabar lagi. Dan ini kita dapat lihat dalam hadis lepas ni. Kalau buat, katakanlah dia buat maksiat lah, dia gitu-gini, tak boleh lagi. Tidak mengharuskan kita memberontak. Sebab apa? Akibat dia tu besar. Akibat dia akan berlaku tumpah darah, mungkin berpanjangan. Kalau tidak pun tak sel lah, benda yang tidak diingini boleh berlaku. Ini dalam bab seterusnya, iaitu wajib menegur pemerintah dalam perkara yang dia bercanggah dengan syarak, dan tidak memerangi mereka. Wajib tidak memerangi mereka selagi mereka itu bersembahyang dan seumpamanya. Masih lagi dia tu sebagai orang Islam, duduk buat benda-benda Islam banyak lagi, kita tak boleh nak memberontak terhadap dia. Katakanlah dalam cerita hak sejarah tu, Yazid tu adalah dia buat hak tak molek gitu-gitu, tidak mengharuskan lagi. Siapa dia tu ubah agama nak kau? Tidak. Adakah dia melakukan kufran bawahan dulu? Tidak sampai ke situ. Begitu juga pemimpin yang lain, Abdul Malik bin Marwan kemudiannya. Adakah sampai ke peringkat dia tu melakukan kekufuran, dia akan melaksanakan hukuman yang lain selain daripada hukuman Allah dalam pemerintahannya, dalam segala-galanya? Tidak berlaku semua tu. Kalau ada kekurangan pun, Nabi SAW suruh sabar, suruh tunggu. Jangan tunggu hak tak betul tu lah. Jangan tunggu hak tak betul. Nak kata, nak memberontak dia, nak bunuh dia, itu tidak, bukan cara kita. Riwayat daripada Ummi Salamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan ada ramai pemerintah, maka kamu akan mendapati ada perkara ma'ruf yang mereka lakukan, dan kamu akan mendapati ada juga perkara mungkar yang mereka lakukan. Itu makna ta'rifun wa tunkirun. Yani hak kamu nak puji pun ada, hak kamu nak keji pun ada. Akan ada hak lagu tu. Tidak kata 100% bersih. Tidak gitu. Faman arafa bari'a. Sesiapa yang kenal, berarti dia terlepaslah, bebaslah dia. Dan sesiapa yang menegur, membantah, mengkritik, salimah, dia selamat. Tetapi hak tidak selamat dan tidak terlepasnya orang yang redha dan mengikut dia, tu hak tak boleh. Jadi sesiapa yang kenal ini, maksud apa? Sesiapa yang kenal benda yang buat tu, tahu benda yang dia buat tu benda mungkar, tidak keliru kepada dia, dan dia tak setuju lah bila dia tahu tu. Sesiapa yang kenal ataupun tahu hak pemimpin tu buat adalah perkara mungkar, maka dia tak mahu tu. Dia pun pergi ambil jalan untuk melepaskan diri dia. Maknanya dia lepaslah daripada dosa. Dan orang yang membantah, orang yang menyatakan tak setuju terhadap pemerintah yang buat tak betul, walaupun dengan hati dia, selamat dia. Kalau boleh dengan tangan, kalau boleh dengan lidah, begitu. Nak tegur dengan tangan, dengan gapo tu bukan dengan cara berontak selalu. Tidak, bukan dengan cara lagu tu. Tetapi hak tidak lepas, hak tidak selamatnya orang yang redha dan mengikut. Ikut belakang. Dia nak buat gapo pun ikut. Kita pula jom memajukan, melatahkan benda tu. Kita pula jadi spekar. Hak dia tu sekat dia aja. Kita pula jadi menyampaikan kepada orang lain. Duk tu. Tak boleh tu. Tak boleh tu. Banyak perkara pemerintah ni tak boleh tu. Daripada dulu sampai sekarang pun lagu tu juga serupa aja. Bila-bila pun. Tak boleh tu. Kalau kita tu, tapi masalahnya orang ramai ni susah pasal dia tidak faham agama ni. Kalau faham agama dia pemerintah tu dia ada alasan juga. Ada alasan juga apa dia buat main bola, apa dia buat main go to go ni, budaya lah macam-macam nak tunjuk.
Ni orang ni kalau tidak dia duduk saja, mikir macam-macam, mikir kursi. Tu. Kalau budak-budak ni tidak diisi, kata dia akan jadi mikir kursi lah. Akan buat benda tak molek. Jadi biar dia letih. Lepas tu balik tidur. Gitulah kira-kiranya. Jadi kita bukalah peluang kepada betul juga. Betul juga. Tetapi hak ni, keadaan ini berlaku dalam masyarakat ni, kerana mereka tidak diisi dengan agama. Kalau diisi dengan agama, banyak benda tak ada nak buat. Masa tak ada sebenarnya. Masa tu tak ada. Cuba diisi. Nanti tengok anak-anak muda jadi seperti orang dulu. Seperti zaman sahabat dulu, zaman tabi'in dulu. Hak tahu hanya perang, mikir untuk macam mana nak sebar agama. Hajjaj bin Yusuf tu belah-belah dia tu ada orang tak kenal banyak perkara tu. Tapi orang-orang di India, Pakistan lah ni terhutang budi dengan dia sampai bila-bila. Sebab zaman dia lah, bawah dia lah, dia lantik Muhammad bin Qasim pergi takluk Pakistan lah ni. Muhammad bin Qasim tu umur 18 ya pada ketika tu. Bukannya tua. Tu anak muda sampai tu. Pasal apa? Pasal diisi dengan agama. Ya betul, dia akan jadi molek. Tak ada lah rasa kosong. Baca Quran pun dia senang hati dah. Tak ada lah duduk serabut, tak ada kerja, tak ada lah. Sebenarnya tak perlu habis fitih banyak. Ni habis berjuta-juta. Kementerian tu, kementerian ni habis. Itu dia ada alasan juga. Kita pun tahu dia ada alasan juga. Tetapi cara alasan dia tu cara barat. Orang barat nak mengatasi masalah dia lagu tu lah. Dia tidak tahu kita ada penawar lain. Kita ada cara untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Bukan dengan cara lagu tu, tak payah habis fitih gitu. Tapi dia tidak buat lah. Kalau tidak bagi gitu kan, dalam sistem hak pakoh ni susah lah. Susah. Kecuali kalau kerajaan tu sendiri dia cerdik. Kadang-kadang kerajaan tak cerdik, rakyat ni tegur, baiki. Dengan cara tegur gitu. Misalnya kita tengok banyak dah berubah. Tempat kita ni pun daripada tak molek kepada lebih molek. Banyak dah. Dulu rokok tu biasalah. Tapi kerajaan sendiri tegur, baiki dengan cara halus. Lama-lama jadi orang kurang. Gitu cara. Dulu kalau hari raya juga, orang kita lah, orang Islam ni, orang Melayu itu, pasal mercung. Lebih kurang orang kafir lah cara. Lebih kurang Cina lah, kita kata orang kafir. Tinggi rumah daripada bawah ni, pasal mercung. Dodan. Ikut lagu tu. Tapi kau kurang kan. Apabila disekat, apabila diwayak sama, ni akibatnya. Setiap kali main, ni tunjuk dalam TV, pecah muka, pecah tangan, putus tangan, macam-macam. Lama-lama jadi orang kau kan. Tapi sesuatu perkara ni nak berubah tu makan masa lama masyarakat ni. Sebab orang tidak cerdik semua. Orang mana cerdik tu dia tak buat dulu lagi. Tapi orang ramai-ramai ni nak ala kepada. Kalau gang sekali aku tak boleh. Pemimpin mana pun, politik mana pun, dia payah benda-benda lagu ni. Dia tak boleh sekaligus. Dengan sebab itulah dia kena peluaskan pengajian ataupun pengajaran Islam. Bila masuk tu dia senang, dia akan tinggal dengan sendiri. Tak payah kita habis piti. Kalau nak ikut era benda-benda lagu tu, banyak lagi hak kerajaan, hak pemimpin, pemerintah mana-mana duduk buat benda tak boleh. Ikut era dia kan. Jadi berjaya dia buat. Sebab apa? Kita nak pergi ramai-ramai. Cuba kalau dia buat, dia anjurkan tak ada kosong stadium tu. Tak buat dah semula. Ni masalah orang ramai. Tak apalah. Lepas tu orang tanya, sahabat tanya, bolehkah kita memerangi mereka? Maknanya kita nak berontak terhadap mereka kalau lagu tu dalam keadaan ta'rifun wa tunkirun itu. Nabi SAW kata, la ma sallau, tak boleh selagi mereka itu semayang. Bukan maksud semayang saja, maksudnya dia tu Islam lah. Selagi dia tu Islam, duduk buat syiar Islam, duduk buat hak Islam, kita tak boleh. Dengan cara tadi lah, dengan cara tegur, dengan cara baiki, dengan cara jadi tegur tu taghyir mungkar itu, fal yughayyirhu bi yadi. Dia ada 3 peringkat tu lah. Dengan tangan, dengan lidah, dengan hati. Sekurang-kurangnya dengan hati. Tak setuju. Kalau tak boleh nak buat apa. Kalau boleh dengan tangan. Sampai sekarang ni dengan tangan boleh lah. Pakoh tu. Boleh pakoh. Itu pun dengan tangan juga tu.
hak nyata, hak mudahnya kita kata. Ataupun sekat dia, halal dia, benda ni payah, payah. Pasal apa dia banyak lapis tu, banyak lapis. Sesak ni pula, sesak ni pula. Sampai satu peringkat tak lagi dah kita. Sekat tu je lah. Nak baiki semua, dia kena Islam semua sekali, baru selesai. Kalau sekerak je Islam, susah, tak boleh. Lepas tu riwayat daripada Ummi Salamah isteri Nabi SAW, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, akan dilantik memimpin kamu ramai pemerintah, pemimpin, fata'rifun wa tunkirun, seperti tadi juga. Sesiapa yang benci, tak suka, dia akan terlepas jadi daripada dosa. Dan sesiapa yang bantah, tegur, faqad salima, dia selamat. Tetapi orang yang redha dan ikut, tu hak dosa, hak salah, tu hak salah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kita memerangi mereka? Nabi SAW kata, tak boleh, ma sallau. Yang ni orang yang benci, tidak suka dengan hati dia dan bantah dengan hati dia, itu hak sekurang-kurangnya, dia tu selamatlah. Tak boleh ni selagi dia duduk buat hak Islam, dia nak Islam, dia memikirkan orang Islam. Ada sikit-sikit tu dia sakit baki dia lah, hak lama-lama tu kan, perangai lama tu, dia ada lah minat lagi tu, dia pergi lagi tu lah. Lepas tu asal lagi ni daripada Ummi Salamah juga seperti tu juga, ghaira annahu faman ankara, dia kata faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima. Tu dia kata, lafaz dia tu beza sikit. Ni pula akhir sekali tu, dia kata semua adat, cumanya kata-kata Nabi SAW akhir, walakin man radhiya wa taba'a, tu tak ada sebut. Maknanya riwayat ini ada riwayat yang panjang, ada riwayat yang ringkas, ada hak buai sana sini, ada. Tetapi dengan kita buat mari ataupun letak depan semuanya seperti yang dilakukan oleh Muslim ni, kita akan dapat tahu hak ni ada kaitan dengan hak ni, hak ni ringkasan kepada hak ni, kita boleh tahu. Cara Imam Muslim buat tu lah gitu lah. Dia hak mari berlaku, hak ringkas dia hak mari, hak tak ada hak ni sekerak pun dia hak mari juga, kita boleh tahu berlaku lah apabila kita letak depan seperti yang Imam Muslim buat. Bab khiyaril a'immah wa syirarihim. Ini bab pemimpin-pemimpin terpilih dan pemimpin-pemimpin yang jahat, yang tidak baik, pemimpin yang baik dan yang tidak baik. Cara nak kenalnya pemimpin yang baik lagu mana, pemimpin yang tidak baik lagu mana, hak Nabi SAW boleh kita tahu daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis ni, dia ada dua bab utama lah. Satunya kitabul imarah, satu lagi kitabul qada. Dalam dua bab ni dia ada banyak berkait, boleh katakan semuanya berkait dengan pemerintahan. Dalam dua bab, dalam kitab hadis mana-mana pun bab besar-besar ni dia ada. Daripada situ kita boleh tahu panduan dan bimbingan Nabi SAW berkenaan dengan pemerintahan, sama ada kita sebagai pemerintah ataupun sebagai rakyat. Riwayat daripada Auf bin Malik daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, pemimpin kamu yang baik ataupun yang terpilih ialah yang mana mereka kasih kepada kamu, sayang kepada kamu, dan kamu sayang kepada mereka begitu, dan mereka sayang kepada kamu. Kamu kasih kepada mereka, mereka kasih kepada kamu. Kamu sayang kepada mereka, mereka sayang kepada kamu. Dia ada hak ni, ikatan hati tu, kasih sayang, hak tu. Kalau hak lain tak ada, ikatan pitih kau, kita kata subsidi kau tunggu ni tak ada. Dia kena ikatan hati, sayang. Dan sayang tu bukan benda buat-buat, hak sungguh, hak dalam hati tu. Seperti mana ayah sayang kepada anaknya, ibu sayang kepada anaknya, lagu mana? Tak ada nak harap apa-apa, nak kebaikan dia. Lagu tu. Ni pemimpin ni pun lagu tu. Kerana dia cerdik, dia boleh memerintah, dia tahu apa yang membahagiakan, yang menyelamatkan orang ramai ni, rakyat dia. Apa dia sepatutnya dibuat, dia buat. Dia buat. Tu makna dia sayang sungguh. Rakyat ni pun lagu tu juga sayang. Bukan kerana apa-apa, bukan kerana nak boleh projek ke, nak boleh tender ke apa-apa ke, tak. Sayang. Pas sayang tu apa sebab? Sebab dia ikut Allah dan Rasul.
tu. Hak tu. Tempat ukurannya. Kalau tidak ikut Allah dan Rasul, tak boleh kita nak sayang. Ialah saya secara umum sebagai orang Islam gitu jelah. Jadi pemimpin yang betul-betul berarti, yang kita nak sayang, baru ada makna, baru melepaskan dosa kita, tanggungjawab kita apabila dia taat kepada Allah dan Rasul. Nak pergi situ, baru ada makna. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Mereka berdoa kepada kamu, untuk kamu, kamu berdoa untuk mereka. Yang ni ingat dalam doa. Orang ni kalau buat baik sangat kita akan ingat ke dia. Kita akan ingat ke dia. Hak ni juga pengajaran ni daripada Nabi SAW. Seperti mana dia ajar kita supaya kita doa ibu bapa. Begitu juga pemimpin pun. Tapi benda ni bukan boleh dipaksa-paksa. Dengan sendirinya apabila pemimpin tu baik, rakyat ni akan doa. Dan kalau pemimpin tu dia kasih betul kepada rakyat dia, dia akan doa untuk rakyat dia. Bukan sekadar dia mana yakin dengan perancangan dia saja. Dengan perancangan dia saja, tidak. Ni kita sudah buat gini-gini, tidak. Dia berdoa untuk kamu. Jadi hak ni hak baik. Dia sebut ni contoh. Contoh. Hak lain-lain tu boleh termasuk di bawah ni lah. Ada juga ulama yang mengatakan yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Ala tu makna kalau salla ala, dengan makna kalau semaya, makna semaya jenazah. Semaya jenazah. Maknanya dia cara kepada kamu ni bukan semasa kamu hidup, kamu mati pun dia cara lagi. Hak bergunanya untuk orang yang sudah mati ni doa. Semaya jenazah tu sekurang-kurangnya dia buat. Dan kamu juga menyembahyangkan jenazah mereka kalau mereka mati. Maknanya dia tu Islam. Kalau tidak Islam, nak sembahyang ke mana? Mana pemimpin kamu syarat nombor satu sekali, apa paling baiknya Islam. Ya barulah boleh kamu nak sembahyang tu. Gitu. Ada juga dengan makna doa seperti makna yang pertama tadi, dia salli ala, salla ala juga, jadi mutaaddi dengan ala. Wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, misalnya dalam ayat tu. Di situ makna doa tu. Kamu doalah untuk mereka. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Mana Allah SWT perintahkan Nabi SAW supaya mendoakan orang yang bagi zakat. Di situ bukan makna sembahyang, tak, makna doa. Jadi boleh kedua. Kalau kita kata nak doa pun, doa ni luas. Apa ni, semasa hidup, selepas mati. Kalau selepas mati, mana boleh doa? Orang Islam lah. Kalau orang kafir tu boleh lagi doa semasa hidup ni. Doa biar dia, Allah SWT buka hati dia, biar dia dapat hidayah, biar dia masuk Islam. Boleh lagi doa sekadar tu. Tapi kalau dah mati, jelas dah dia mati kafir, nak doa apa dah? Tak ada dah. Tak boleh dah doa untuk orang kafir, tak boleh. Maknanya di sini Islam tu dah buat satu sekali, barulah boleh kita doa semasa hidup dan selepas mati. Lepas tu hak lain-lain lagi lah. Hak lain-lain lagi yang jadi kita nak doa ke dia tu buat apa? Ada pula kalau pemimpin hak jahat tu, doa bukan doa untuk kebaikan, doa kalau boleh bangat-bangat matilah. Senang. Tak sel aku tu, itu tidak termasuk. Tidak termasuk dalam hak terpilih. Hak terpilih ni, hak baik ni, yang ni kamu doakan kebaikan untuk mereka. Mereka pun lagu tu juga sebaliknya. Tidak satu pihak lah. Tidak satu pihak, kedua-dua pihak. Dan pemimpin kamu yang jahat, iaitu yang benci kepada kamu, dan kamu benci kepada mereka. Kamu laknat mereka, mereka laknat kamu. Jadi begitu keadaannya. Duduk balak antara rakyat dengan pemerintah ni, tidak molek hubungannya. Tidak molek. Bukan setakat benci gitu saja, tak. Sampai nak bunuh dah kalau boleh. Dan hak ni pun tak kisah mana, kalau rakyat dia mati pun tak apalah, tak kisah. Jadi kalau pemimpin lagu ni berat. Kalau pemimpin lagu ni kan berat. Mana benci kepada rakyat dia. Dia ada pula hak benci kepada orang-orang cerdik.
Benci kepada lawan politik dia misalnya, tak boleh benci. Kalau sama Islam, lawan politik pun boleh jadi ada kebaikan pada dia. Dia kena bersikap terbuka begitu. Boleh jadi hak kita tak nampak, dia nampak. Semuanya nak kepada kebaikan berlaku. Kalau duduk situ senang. Semuanya kasih kepada orang Islam untuk kebaikan umat Islam, untuk kebaikan rakyat. Walaupun tidak Islam pun, ya Allah lah. Termasuk pemimpin lagu tu hak baik. Kalau benci, tak jadi. Nak boleh jadi benci tu banyak perkara lah buat benda tak betul, jadi orang benci. Tapi hak maksud benci ni benci hak sengerti lah. Benci kepada pemimpin kerana dia buat tak betul, buat maksiat. Hak tu di satu pihak. Tu betul kan lagu tu benci tu. Tapi ada juga orang benci dah pasal pemimpin dia tu tak jamu dia. Waktu rendah sangat tu. Waktu tu pasal tak pergi kedai kopi, tak ajak panggil belakang mari makan. Lepas tu dia belanja. Waktu rendah tu benci kerana tu tak termasuk waktu tu. Tak termasuk waktu tu. Walaupun dia ada juga peruntukannya untuk rakyat gapo ni, meraih kerakyatan gapo gitu gini. Jadi sepatutnya pemimpin tu kena fikirlah juga kalau ada peruntukan tu. Tetapi tidaklah semestinya lagu tadi, tak mesti gitu. Hak sebenarnya hak sepat tadi lah. Benci tu kerana dia tidak ikut cara hukum, cara Islam. Dan dia tu benci pula kerana hak ni nak Islam, dia benci. Tu tak boleh lah. Kalau pemimpin tu benci rakyat ni, tak dengar kata dia tu, duk buat benda tak betul, tu molek benci tu. Ni rakyat ni nak molek, dia benci pula buatan nak molek. Tu beratlah. Waktu pemimpin yang jahat. Jadi duduk badi laknat. Ni laknat pemimpin laknat. Kalau lagu ni lah keadaannya, maka tidak akan aman negeri, tidak akan membawa kebaikan. Walaupun ada pemerintahan, ada belaka pemerintahan mana-mana, tapi bukan semuanya molek. Sebab apa? Sebab dia ada sifat tadi lah. Ada sifat tadi. Orang pun tanya, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Bolehkah kita singkirkan mereka dengan menggunakan pedang? Nabi SAW kata, la, tak boleh. Lagu tu pun bolehkah kita nak dengan pedang? Qala la ma aqamu fikumus salah. Tak boleh selagi dia mendirikan sembahyang di kalangan kamu. Mendirikan sembahyang di kalangan kamu, dia tidak halal kamu sembahyang, dia pun sembahyang juga. Begitulah. Dan dia pun ambil berat juga berkenaan dengan sembahyang. Wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalahu. Kalau kamu tengok apa-apalah daripada pemimpin-pemimpin kamu ni hak kamu tidak senangi, maka kamu bencilah kepada perbuatan dia tu. Hak dia buat tu kamu jangan kenal lah. Tapi jangan tarik diri daripada memberikan ketaatan kepada pemerintah. Jangan kamu menarik tangan kamu daripada ketaatan. Jadi, tapi kamu kena terima juga dia tu. Cuba tak kenal atas benda kecil-kecil. Maknanya di sini Nabi SAW mengajar kita supaya dalam keadaan terutama akhir zaman ni, zaman kemudian ni, supaya kita boleh membezakan mana baik, mana buruk. Nak cari orang baik belaka, payah lagu tu. Zaman kemudian nak cari orang buruk belaka pun payah juga. Sekurang-kurangnya orang politik ni dia nak menipu, nak suruh orang kata dia baik, sebenarnya dia tidak baik. Jadi payah juga. Hak adanya tengah-tengah tu. Adanya hak gitulah. Hak tengah-tengah. Jadi lagu mana kita nak buat, kita kena sedar hak mana molek, hak mana tak molek dia. Jangan kita nafikan hak molek dia. Hak molek tu kita kena akui molek. Barulah. Kalau tidak dia akan kata kita ni, semua hak kita hak molek kita buat tak nampak belaka. Hak tak molek tu tak ada dek pun dia buat. Jangan jadi lagu tu layak. Hak molek akui, barulah dia akan menilai layak ni. Dia menghargai, dia tahu, dia sebut benda ni benda molek kita buat. Lagu ni rupanya hak molek, dia kenal. Jadi pengajaran kepada dia. Kalau kita tak ada bui markah langsung dah ke dia, tak ada guna. Dia akan jadi gitu. Tak ada guna kita buat baik.
Lama-lama kokrah. Dia akan jadi gitulah. Kalau selagi dia tu pada asasnya molek, prinsipnya pada dasarnya molek, maka kita kena terima dia. Sebab apa? Nak berjatuh satu kerajaan itu bukan senang. Naik orang lain belum tentu lagi baik. Jadi tidak mudah benda-benda ni masalah politik, masalah kenegaraan ni tak boleh main-main. Mudah-mudah tak boleh. Itu pengajaran di sini. Kalau boleh kita baiki-baikilah, tampung. Lagi kain, lagi pakaian pun kita nak baiki kalau boleh. Ni benda besar ni. Benda besar ni. Tidak mudah. Tidak mudah. Kita nak dapat hak lebih baik. Kalau hak lebih baik pun ada hak lebih baik. Tetapi nak dapat hak tu bukan main kena tumpah darah sekian banyak. Tak boleh juga. Tak boleh. Kalau hak lebih baik, yakin tidak berlaku. Tak apa lagu tu. Kalau lagu tu tak apa. Tapi biasanya tidak begitu. Kita berjangka tak ada apa-apa. Apabila buat tu, banyak pula jadi tumpah darah. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Sebab apa? Yang akan perang, yang akan balas sama-sama kita. Sama Islam juga. Sama Islam. Siapa kau perekat bunuh-membunuh, itu mana bunuh sama Islam pula. Kerana perbezaan politik saja. Sama-sama nak orang Islam ni maju, sama-sama nak orang Islam ni baik, bagus, makmur. Tiba-tiba kerana tu boleh jadi kita boleh baiki lagi. Boleh baiki lagi. Itu maksud dia sini. Jangan kita tarik diri, jangan tidak taat. Pergi masuk hutan nak berontak, buat berlatih gitu gini. Kadang-kadang pemimpin ni, terutama zaman kemudian ni lah, dia tidak tahu. Dia tu Islam. Kalau orang kata dia tidak Islam, marah dia pun tidak suka. Tapi dia tidak tahu Islam. Jadi dia kecek tu dalam keadaan jahil. Menjadi tanggungjawab mana orang agama ni, mana royak kepada dia. Cuma dia jadi masalah bila masalah parti ni zaman kemudian ni. Kalau parti lawan tu tak betul berlaku. Itu masalah macam. Tetapi kalau pemimpin ni bersikap terbuka, ini bukan masalah parti, bukan masalah politik, bukan masalah apa, masalah agama ni, tengoklah dalam kitab. Tidak nyabik orang ni parti gapo dak. Kalau duduk situ kan molek. Dan dia kena ada juga orang yang jenis hak dia nampak berkecuali lah. Tidak boleh menilai ni baik. Ada juga dia kata kita baik. Ni hak ni tak ada baik langsung. Hak ni ada baik. Jadi apa kata dia? Hak ni kena berlaku adil. Jangan pula nak mengampu. Dia kena royak betul ya. Betul. Begitu. Boleh jadi dia akan berubah. Dan banyak dah pun dalam masyarakat kita ni, alhamdulillah sudah berubah banyak. Kalau dulu orang kecek biasa lah ni, dia kata politik suku, agama suku, dia kecek. Lah ni tidak kecek gitu dah. Ramai dah faham belaka. Tu makna kejayaan tu. Kejayaan besar tu. Bukan senang nak makan masa lama. Tapi lama-lama tak kecek gitu. Ada juga dulu hok kecek Nabi mana ada politik. Dia kata gitu. Tak boleh, tak kena lah. Tapi apabila dia royak-royak, kalau kata Nabi tak ada politik parti, ada tu. Tapi politik tu ada. Kalau tidak nak mengetahui lagu mana, sudah faham dah juga. Jadi banyak dah sudah faham. Ini apa sebab? Sebab duduk kecek semua. Mana mengajar, mana menulis. Mana ahli politik kecek. Royak Islam, ya betul. Jadi hak mana yang tak faham lagi, dia akan faham. Pemimpin ni, orang politik ni, dia bagus untuk masyarakat kalau dia faham. Sebab apa? Dia orang cerdik. Dia ada jiwa masyarakat. Dia faham je. Kalau dia faham Islam, selesai masalah. Dengan sebab itu kita kena berpada-pada, bersederhana dalam masalah balah gapo ni, politik kau gapo, sederhana. Jangan lebih-lebih, jangan terlajak. Sebab apa? Kalau terlajak susah kemudian nak hundur balik tu. Nak hundur balik tak ada orang sama derah lari alah ke depan, dengar hundur alah ke belakang sama derah. Dia akan kohor bila hundur alah ke belakang dipayah. Ada juga orang yang tak mahu mengaku. Apabila dia salah dah tu, dia tak mahu mengaku.
padahal kemudian ternyata dia salah. Ada juga, susah. Sebab tu jangan terlajuk. Jangan terlajuk. Tak apalah tu. Lepas tu riwayat seterusnya pun daripada Auf bin Malik lagi. Sebab tu juga Nabi SAW larang. Dia kata la ma aqamu fikumus salah. Cuma 2 kali dia sebut la ma aqamu fikumus salah. Jangan, tak boleh selagi mereka mendirikan sembahyang di kalangan kamu. Ketahuilah, sesiapa yang dikuasai oleh mana-mana pemimpin, lepas tu dia tengok pemimpin itu melakukan apa-apa maksiat kepada Allah, maka hendaklah dia benci kepada apa yang dilakukannya itu. Ya, jangan sokong, jangan terima, jangan ikut, jangan mengiyakan. Inilah benar. Kalau dia buat, kita jangan pergi tempat maksiat. Tapi kalau dia buat, kita nak pergi ramai-ramai. Lagi segar lagi lah. Jangan pergi. Tapi dia kata jangan sekali-kali kamu menarik diri daripada mentaatinya. Jangan tak faham. Mana kena terima juga dia tu sebagai pemimpin. Belah-belah baikilah, belah-belah baiki. Ibnu Jabir berkata, saya pun kata kepada Ruzaiq rawi ini bila dia ceritakan hadis ini, saya kata Allahi, asal dianya awallahi, adakah demi Allah, wahai Abul Miqdam, itu kunyah dia, kunyah kepada Ruzaiq. Dia menceritakan ini kepada engkau, ataupun engkau mendengarkan hadis ini daripada Muslim bin Qarazah ni dengan nama Allah ni. Aku nak tanya ni, ya kau begitu? Yang ni Muslim bin Qarazah dicerita kepada engkau hadis, ataupun kau dengar dia kata, saya mendengar Auf berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya masing-masing sebut saya mendengar, saya mendengar, saya mendengar. Ya kau ni lagu tu? Nak pasti. Qala, perawi berkata, fajatha ala rukbatai. Ruzaiq tadi dia pun melutut. Bila kata gitu dia pun melutut. Yang ni merapatkan lutut dia ni ke tanah. Wastaqbala al-qiblah, dengan menghadap kiblat. Dia kata, wallahi, katanya, ya demi Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan dia, aku benar-benar mendengar hadis ini daripada Muslim bin Qarazah. Dia kata, aku telah mendengar Auf bin Malik berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia nak tekan atas, aku mendengar, aku mendengar. Yalah kalau gitu. Jadi dia kata memang dia dengar. Begitulah lafaz dia ni. Maknanya ini cermat perawi-perawi ni. Sebab apa nak kata aku dengar kata ni? Kalau kita kata orang tu kata, tidak semesti kita dengar. Orang ni kata, tidak semesti kita dengar dia. Betul, dia ada kata, tapi tidak semesti kita dengar. Dan orang wayak tu orang yang molek juga. Tapi itu tidak kuat, tidak sekuat kita kata kita dengar sendiri dia. Dengar sendiri. Ni nak wayak perbezaan dari segi penyampaian hadis itu, dari segi adab tu. Yang ni penyampaian hadis ni dia tidak serupa. Kalau kata lagu ni ada tasrih bis sama', orang panggil tasrih bis sama', kedudukannya lebih tinggi dan lebih kuat daripada bentuk lain lah, riwayat yang lain. Lagi riwayat tadi juga Ruzaiq lagi. Seperti itu juga. Jadi habislah di situ. Apa kita ada? Kita masuk. Ni pasal dia jadi kitab lain, jilid lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbab mubaya'atil imam al-jaysh 'inda iradatil qital wa bayan bay'atir ridwan tahta asy-syajarah. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Al-Laits bin Sa'd qala wa hadatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Al-Laits an Abi Zubair an Jabir qala kunna yawm al-Hudaybiyah 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة
وهي سمرة، وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وبه قال حدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فقال لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده، واللفظ لسعيد. قال سعيد وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفاء قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله ابن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسي ونحن 1400. قال لم نبايع على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد. وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على النصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. وبه قال حدثنا حجاج بن الشاعر محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن قتادة
عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini bab elok imam berbai'ah dengan tenteranya pada ketika mahu pergi berperang, dan bab menyatakan bai'ah ridwan di bawah pokok di bawah pokok yang tertentu, di bawah pokok samurah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir katanya, pada hari Hudaybiyah kami 1,400 orang. Kami berbai'ah dengan Nabi SAW. Ketika itu Umar memegang tangannya di bawah pokok, yaitu pokok samurah. Perawi berkata, yakni Jabir, kami berbai'ah dengannya untuk tidak lari. Kami tidak berbai'ah dengannya untuk mati. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir katanya, kami tidak berbai'ah dengan Rasulullah untuk mati. Kami hanya berbai'ah dengannya untuk tidak lari. Riwayat daripada Jabir lagi, beliau ditanya, berapakah sahabat pada hari Hudaybiyah? Beliau menjawab, kami 1,400 orang. Kami berbai'ah dengannya ketika Umar memegang tangannya tahta syajarah, di bawah pokok, yaitu pokok samurah. Kami berbai'ah dengannya kecuali Jud bin Qais Al-Ansari, dia bersembunyi di bawah perut untanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Zubair, beliau mendengar Jabir ditanya, adakah Nabi SAW berbai'ah di Dzul Hulaifah? Beliau menjawab, tidak, tetapi Nabi SAW bersembahyang di situ. Dia tidak berbai'ah dekat mana-mana pokok kecuali dekat satu pokok, dekat pokok tertentu yang terletak di Hudaybiyah. Ibnu Jurayj meriwayatkan daripada Abu Zubair, beliau mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW berdoa di atas telaga di Hudaybiyah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir katanya, kami pada hari Hudaybiyah terdiri daripada 1,400 orang. Nabi SAW berkata kepada kami, kamu pada hari ini adalah penghuni ataupun penduduk bumi yang terbaik. Jabir berkata, kalau aku dapat melihat, nescaya aku dapat tunjukkan kepada kamu tempat pokok itu. Di mana pokok itu? Riwayat daripada Jabir lagi, riwayat daripada Salim bin Abil Ja'd, beliau berkata, saya telah bertanya Jabir bin Abdullah tentang ashab asy-syajarah, yakni orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok di Hudaybiyah. Dia menjawab, kalau kami 100,000 orang pun, lakafana, nescaya mencukupi kepada kami. Kami pada hari itu ialah 1,500 orang. Riwayat daripada Jabir lagi, kalau kami 100,000 pun cukup, yakni air itu kepada kami. Yang sebenarnya kami pada hari itu iaitu 1,500 orang. Riwayat daripada Salim bin Abil Ja'd katanya, saya berkata kepada Jabir, berapa ramai kamu pada hari itu? Beliau menjawab, 1,400 orang. Riwayat daripada Abdullah bin Abi Aufa katanya, ashabus syajarah, sahabat-sahabat yang ikut serta dalam bai'ah di bawah pokok itu
iaitu 1,300 orang. Dan kabilah ataupun puak Aslam adalah 1/8 daripada puak-puak Muhajirin keseluruhannya. Dengan sanad satu lagi super tu jugalah riwayatnya, dari segi lafaznya pun sama. Seterusnya riwayat daripada Ma'qil bin Yasar katanya, laqad ra'aituni, aku benar-benar nampak aku pada hari peristiwa berbay'ah di bawah pokok itu berlaku. Nabi SAW berbay'ah dengan orang ramai. Aku pula sedang mengangkat satu dahan pokok dari atas kepala Nabi SAW. Kami 1,400 orang. Qala, beliau berkata, yakni Ma'qil berkata, kami tidak berbay'ah dengan Nabi SAW untuk mati, tetapi kami berbay'ah dengannya untuk tidak lari. Dengan sanad satu lagi pun serupa. Riwayat daripada Sa'id bin Musayyab, beliau berkata, ayah saya, yakni Musayyab, termasuk antara orang yang berbay'ah dengan Rasulullah SAW dekat pokok itu. Qala, beliau berkata, fantalaqna fi Qabil, mana pada tahun berikutnya kami pergi untuk buat kerja haji, tetapi tempat itu tersembunyi kepada kami, mana kami tak tahu tempat itu dengan pasti. Fa in kanat tabayyanat lakum fa antum a'lam. Kalau kamu pula yang tahu, bermakna kamu lebih alim lagi, lebih tahu lagi daripada kami, puak sahabat ini. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'id Musayyab daripada ayahnya bahawa mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun berlaku peristiwa bay'ah di bawah pokok Amas Syajarah. Pada tahun pokok itu ada hadis beberapa perkataan di bawahnya, iaitu pada tahun di mana berlakunya bay'ah di bawah pokok begitu. Qala, perawi berkata, fanasuhu minal 'amil muqbil. Yani Musayyab berkata, mereka lupa pada tahun berikutnya di manakah pokok tu. Sebab pokok tu bukan satu adanya, beberapa pokok. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Sa'id Musayyab lagi daripada ayahnya Musayyab, beliau berkata, laqad ra'aitu syajarah, memang aku tengok pokok tu. Lepas itu aku pergi pula, aku tidak dapat memastikannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Salamah, daripada Yazid bin Abi Ubaid maula Salamah bin Al-Aqwa'. Beliau berkata, saya bertanya Salamah, untuk apa, atas apakah kamu berbay'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Hudaybiyah itu? Salamah menjawab, alal maut, untuk mati. Kamu bay'ah untuk apa? Dia kata untuk mati. Dengan sanad satu lagi itu seperti itu juga. Dan seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Zaid, beliau berkata, ada orang datang, lalu dia berkata, ini Ibnu Hanzalah ni duduk berbay'ah, minta orang berbay'ah, yakni kepada Abdullah bin Az-Zubair, dia sebagai wakilnya. Faqala ala madha, yakni Abdullah bin Zaid pun tanya orang yang cerita kepada dia tu, untuk apa dia bay'ah tu, untuk apa? Qala, orang tu kata, untuk mati, nak lawan pemerintah. Qala, Abdullah bin Zaid sahabat ni kata, la ubay'u ala hadha ahadan, saya tidak akan berbay'ah untuk mati ni dengan sesiapa pun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi bab ni Imam Nawawi buat, walaupun kitab ni kitab Muslim, sebab Imam Muslim tak ada kan buat tajuk. Jadi yang buat tajuk-tajuk ada ni kebanyakannya pakai tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi. Ini tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi. Dia tengok hadis tu molek dah, duduk terkumpul suku-suku dah. Oh, ni sesuai dengan bab ni, ni sesuai dengan bab ni. Jadi hadis tu dia susun molek dah, letak tu molek dah. Cuma tak ada bumbu tajuk. Tak ada bumbu tajuk. Mati Imam Muslim. Jadi tajuk hak sesuai dengan hak ni. Ini molek pemimpin dia berbay'ah dengan tentera. Jadi bay'ah ni banyak. Bay'ah ni tidak mengucap dua kalimah syahadat tu suku nak masuk Islam tu. Bay'ah untuk Islam, bay'ah untuk menjaga kewajiban yang ditentukan oleh Allah, banyak bay'ah ni. Bay'ah untuk tetap tidak lari dan sebagainya pun ada juga. Jadi hak moleknya pemimpin
kepala tentera lah, panglima kita kata, bila nak lepaskan anak-anak buah dia tu, dia bayar. Tu hak moleknya. Molek saja bukan wajib, molek. Pada ketika nak pergi perang. Dan dalam bab ini juga menyatakan bai'ah ridwan. Orang panggil bai'ah ridwan. Bai'ah yang menyebabkan Allah menyatakan keredaannya terhadap orang-orang yang berbai'ah itu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Inilah. Itulah ayatnya. Jadi Quran itu sesuai dengan hadis. Allah redha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbai'ah dengan engkau di bawah pokok itu. Jadi Allah kenal orang yang Allah kenal, mana radhiyallahu anhum lah. Radhiyallahu anhum, siapa dia? Sahabat. Sebab itu kita panggil radhiyallahu anhum. Sebab laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Mukminin mana? Sahabat. Situlah dalam Quran sahabat ni radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Kalau seorang radhiyallahu anhum, tak apalah. Jadi cerita ni cerita bai'ah nak ke perang ni. Perang lah ke mana? Sebenarnya cerita ni Nabi SAW pada tahun yang ke-6 dia nak pergi buat umrah ke Mekah. Tiba-tiba dia halang oleh orang kafir. Tak boleh pergi lah. Tak boleh pergi ke Mekah. Nabi SAW pun hantarlah Sayyidina Uthman untuk pergi berunding dengan orang-orang kafir di Mekah. Dianya duduk di Hudaibiyah, duduk tunggu situlah. Mana begitu sampai jadinya keadaannya. Padahal dia tu orang Mekah juga, tak boleh nak masuk negeri sendiri. Ini memang sudah jadi sunnatullah lah, boleh katakan gitulah. Orang-orang politik, pejuang-pejuang yang besar ni memang dia gitu. Tak boleh, kadang-kadang kena buat negeri, tak boleh masuk dalam negeri, kena hambak sana, hambak sini. Memang gitu. Nabi SAW pun gitu. Tidak orang Islam saja, orang kafir pun sejarah dia lagu tu juga. Banyak lah, bukan semua. Banyak. Bukan semua. Nabi SAW pun gitu juga. Tak boleh masuk dalam negeri dia sendiri. Padahalnya nak buat ibadat bukan apa. Tak boleh, dia tak boleh. Pasal apa? Dia berkuasa kan, pokok kafir tu berkuasa lagi. Tahun yang ke-6, 7, 8. Tahun yang ke-8 Nabi SAW pergi menguasai Mekah. Itu orang panggil tahun Fathi Makkah, pembukaan Mekah. Tahun yang ke-6 tak boleh. Nabi SAW hantar Sayyidina Uthman pergi berunding. Tiba-tiba ada khabar angin mengatakan pokok kafir tu bunuh Sayyidina Uthman. Itu ceritanya, bunuh Sayyidina Uthman. Maka Nabi SAW pun kata, kalau lagu ni caranya kita pergi dengan maksud tak ada apa-apa, dengan damai, bukan nak pergi perang, nak pergi buat ibadat. Dia tak boleh. Kalau lagu ni betul, Uthman ini telah mereka bunuh, mari bai'ah dengan aku. Kita perang dengan pokok dia, kita lawan. Lalulah bai'ah. Lalulah bai'ah. Kerana apa? Kerana Sayyidina Uthman. Dalam hadis ni, kita hadis ni dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada, kita jumpa, iaitu ada orang yang puak-puak musuh sahabat ni lah. Bila dia tanya Ibnu Umar, betul ke tidak Sayyidina Uthman ni dia tidak ada dalam perjanjian Hudaibiyah ni? Betul, Ibnu Umar kata. Betul ke tidak Sayyidina Uthman ni dia tidak pergi dalam perang Badar? Betul, Ibnu Umar kata. Beberapa lah dia tanya. Lepas tu dia takbir, Allahu Akbar, kata dia. Mana betul lah, buat dia benci kepada Sayyidina Uthman. Ibnu Umar pun kata, tak apa, mari nak ayak. Dia pun ayak sesuatu. Dia tak pergi perang Badar tu apa? Anak Nabi sakit, dan Nabi tak beri dia pergi. Dia nak pergi. Nabi SAW bagi pergi lah. Orang pergi perang walaupun dia tidak pergi perang, dapat pahala orang pergi perang. Dan harta ghanimah yang diperoleh itu Nabi bagi juga ke dia, serupa dengan bagi kepada orang lain. Hak dia tidak pergi perang, apa ni, bai'ah ridwan, dia tak ada. Kerana dia itulah yang Nabi SAW bai'ah ni dengan sahabat-sahabat ni. Ada yang kata untuk mati, ada yang kata untuk tidak lari, macam-macam. Kerana dia itulah. Pakai apa dia nak takbir apa tu? Mana masa tak kerti. Jadi sahabat tu dia faham cerita, dia tahu hak sebenarnya. Jadi pada masa tu sudah ada dah orang-orang yang benci kepada sahabat ni. Dia tak tahu cerita, dia tidak nak mengaji, tidak nak dengar sahabat-sahabat royak tu. Dia dengan semangat dia tak terpaksa, terpengaruh dengan ni pihak apa nama ni jahat ni, nak memperak-perandakan masyarakat Islam di zaman awal ni.
Itulah cerita. Kalau kita tahu kisah ni, Nabi ni berbaiat kerana tu lah. Lepas pada dia dapat tahu Sayyidina Osman ni dibunuh, maka Nabi SAW panggil sahabat dia, mari, kalau betul ini Osman, aku baiat. Ni bagi pihak Osman, tangan Nabi sebelah tu untuk Osman. Orang lain pun mari pakai letak tangan. Baiat. Kita sekali ni tak kelik dah. Perang sekali ni. Rupanya tidak. Tidak tak jadi perang. Tak. Balik cerita kata tak boleh, mereka tak bui lagi. Pergi tahun ni, kena tahun depan. Bila tahun depan itulah peristiwa Umratul Qada. Orang panggil Umratul Qada. Umrah Qada. Hak tahun yang kena tak jadi, niat dah pakai ihram gapo dah. Kena buka tengah jalan. Jadi kena qada lah pada tahun yang ketujuh. Pada tahun yang ketujuh, sahabat-sahabat ni pergi pula dengan Nabi SAW untuk umrah qada. Orang kafir benar, tapi dengan syarat tak boleh bawa senjata begitu gini. Buat-buat dia macam-macam lah, kata buat nganyi. Tak apalah. Pada tahun yang ketujuh. Pada tahun yang ke-8, Nabi SAW menguasai Mekah. Habislah kuasa orang kafir Mekah. Politik mereka jatuh pada ketika itu. Jatuhlah ke tangan Islam. Maka Nabi pun istihar, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Situlah peristiwanya. Tak apalah hak ni. Hak ni seramai mana? Orang tanya Jabir. Dia kata 1,400 orang. Jadi Sayyidina Umar ada situ duduk pegang tangan dia. Pegang tangan dia tu, pegang tangan siapa? Tangan dia sendiri. Boleh jadi juga. Pegang tangan dia, tangan Nabi SAW. Maknanya pada ketika tu hak Jabir tengok Sayyidina Umar pegang tu. Jadi orang-orang hak kata Sayyidina Umar ni tak kenal, tak berlaga dengan Nabi, tak setuju, Sayyidina Umar bantahlah Nabi, nak menyerah macam mengalah kepada orang kafir. Tak kenalah berdasarkan riwayat ni, sebab dia pegang, dia duk pegang dah tangan Nabi. Tak ada orang lain, dia ke dia dulu. Dia tu hak terima dulu dah. Bila Nabi SAW kata, dia terima. Jadi di bawah pokok tu pokok gapo? Pokok samurah. Kami berbaiat dengannya untuk tidak lari, bukan berbaiat untuk mati. Tapi Salamah bin Al-Aqwa kata baiat untuk mati. Apa makna ni? Nampak ada percanggahan ni? Hafiz Ibn Hajar kata tidak ada percanggahan. Sebab orang ni kata kami berbaiat dengan Nabi untuk tidak lari. Dia sebutkan apa? Maksud dia maksudkan lazimnya. Apa yang mesti berlaku? Apa yang mesti terhasil daripada tidak lari? Apa dia mesti berlaku? Iaitu mati lah. Kalau tidak benar mati. Kalau lari boleh jadi tak mati. Super. Dia kata baiat untuk tidak lari. Tidak lari itu maknanya tak berganjak. Bila tak berganjak ni boleh jadi kita benar, boleh jadi kita kalah. Kalau kalah tu kan boleh jadi mati. Kalau tidak mati selalu pun ada ditawan. Hak ditawan tu boleh jadi ada kemungkinan, boleh jadi lepas, boleh jadi mati. Mati juga. Mana kami sanggup dah kok mana-mana. Itu maksud baiat untuk tidak lari. Serupa juga dengan kata baiat untuk mati. Imam Tirmizi kata, dia kata hak ni beza ni. Ada hak Nabi baiat, sahabat baiat untuk mati. Ada hak dia baiat untuk tidak lari. Ini betul. Salamah royak tu, hak ni royak hak ni. Betul, tak ada jadi bercanggah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, dalam riwayat ni disebut 1,400. Ada riwayat sebut 1,500. Tadi kan ada riwayat sebut 1,300. Apa makna semua ni? Itu ulama bagi jawapan, beberapa jawapan. Ada yang kata 1,300 tu hak pergi. Lepas tu 1,400 tu tengah-tengah jalan tu ada masuk pula. Tengah-tengah jalan. Gitu. Hak bertolak betul-betul daripada tempat asal tu, daripada Madinah. 1,300. Ataupun hak terima 1,400, dia kata 1,400. Yang jadi 1,500 tu tambah tengah jalan tu 1,000. Gitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata yang berbeza ni perawi dia sebut hak yakin 1,400. Dia tidak sebut hak lebih-lebih tu. Hak lebih-lebih tu dia tidak sebut. Hak kurang pun dia tidak sebut. Hak kebanyakannya dalam riwayat disebut 1,400. Hak kebanyakan. Jadi dia tak sebut. Boleh jadi pada dia hak ni tidak cukup 100. Jadi dia sebut 1,400. Hak 400 tu cukup. Tapi itu tidak berapa kemah lah. Hak tu hak kemahnya hak tadi, iaitu pergi 1,400. Hak tu hak lebih sahih.
Hak 1,300 tu berikut hak dia tahu. Dia royak hak dia tahu. Begitulah. Mana dia tidak bilang molek, dia tidak pasti molek. Tetapi bagi orang yang sebut dengan pasti tu, dia sebut gitulah. Mana 1,400. Dalam Bukhari lebih jelas. Dia sebut 1,400 atau lebih. Maknanya tidak bercanggah lah kalau begitu hak 500. Sebab ada atau. Kita pakai hak 1,400. Jadi kalau masuk di tengah-tengah jalan tu 1,000 lagi, 100 lagi, jadi 1,500. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, bai'ah di bawah pokok. Dalam hadis-hadis ni kita tengok, pokok ni sahabat-sahabat ni cerita tak tahu lepas pada tu. Tak tahu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari ke apa, Ibnu Umar kata rahmat Allah Subhanahu taala, jadi tak tahu. Sebab apa? Kalau tahu, boleh jadi orang jadi akan berlaku pemujaan pula terhadap pokok. Dan Sayyidina Umar di zaman pemerintahan dia suruh orang tebal belakang. Sebab ada orang pergi duduk jajak, pergi duduk semaya lah, pergi duduk situ. Dia takut timbul fitnah. Jadi supaya agama-agama lain kan ada kan pokok Christmas, ada pokok bu dalam ajaran Buddha, bu. Di bawah pokok itulah dia dapat nirwana. Kalau orang Hindu pokok tulsi misalnya, ada berlaku. Jadi Islam ni pun boleh jadi berlaku begitu. Dia tahu dah. Jadi dia suruh tebal belakang. Itu riwayat yang sahih daripada Umar. Ada juga orang yang terima, dia kata sebenarnya Sayyidina Umar bukan larang. Kalau tempat tu memang betul, kalau tempat Nabi buat, boleh kita nak ambil berkat. Tapi oleh kerana sudah tidak pasti, zaman kemudian ni, maknanya pergi tak tu kalau tak boleh. Hak pasti, hak tu hak boleh. Tapi oleh kerana tidak pasti, tak ada pasal-pasal ni. Ini menimbulkan fitnah. Sebab tu dia suruh tebal. Kalau tidak sabit tu, kalau dia pasti, dia tidak akan tebal. Ada yang kata begitu. Mana dia tidak akan tebal. Sebab apa? Itu menjadi sejarah. Tetapi apa yang telah berlakunya, sahabat-sahabat ni lupa, dia tak tahu, tak boleh nak kesan. Adalah hak kata Jabir kata, kalau aku boleh kelih lagi, kata dia, aku boleh royak pokok tu. Dia pula buta. Semasa tua, bila dia tua tu, dia royak pula. Kalau aku boleh tengok, kata dia, aku boleh royak, kata dia. Tapi dia buta. Kalau ada apa? Hak lain-lain, Musayyab tu ayah Sa'id bin Musayyab tu sahabat juga. Dia pun ada juga dalam peristiwa tu. Dah orang pakak pergi ni, ni riwayat yang ringkas. Orang pakak pergi dua ibadat ke apa situ. Dia kata, aku pergi sekali ada situ. Tahun depan tak tahu dah. Puak-puak kita tak tahu. Kalau kamu tahu ke, kamu lebih alim daripada puak-puak sahabat ni. Maknanya tak tahu. Ini rahmat Allah Subhanahu taala dari satu segi. Tetapi ini bukan bermakna kita tidak boleh, sahabat-sahabat ni tidak ambil berkat daripada Nabi SAW. Tidak lagu. Bahkan banyak contoh-contoh ambil berkat daripada peninggalan Nabi SAW itu ada. Dan itu tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Bukhari, dalam Muslim ni banyak sangat riwayat-riwayat yang menunjukkan sahabat ni dia buat sebagai kenangan. Tetapi jangan melampau, jangan lebih. Jangan lebih. Tapi kalau boleh membawa kepada pemujaan, ada benda-benda tak molek, kalau ada pihak yang mengatakan tak boleh dah, dia jadi bahaya, jadi gitu gini, itu dia pilih jalan untuk saddan lidzari'ah. Takut orang jadi syirik, jadi benda yang lebih besar lagi berlaku yang tak molek. Maka ada kebenarannya juga. Jadi kita kena tengok keadaan. Mana kita orang Ahlussunnah wal Jamaah ni kena tengok keadaan. Dalam keadaan ni setara ni tak apa. Dalam keadaan ni kalau melampau, sudah berguli-guli dah kubur tu, pergi dah basuh dah kubur, air tu, batu nisan tu ambil buat berkat, itu bukan dia tu lagu tu. Itulah cerita. Kemudian di sini Ibnu Abi Aufa kata, puak-puak ni 1,300 dia kata. Tadilah yang kita jumpa tadi. Puak Aslam, apa dia sebut puak Aslam ni? Sebab Aslam ni puak dia. Dia ada puak-puak pula. Ni puak dia. Sebab tu dia sebut puak ni 1/8 daripada puak-puak Muhajirin. Mana ramai lah kira-kiranya. Berapa puak-puak Muhajirin itu semua sekali? 1,300 semua, atau 1,400, atau 1,500. Puak-puak Muhajirin ni berapa? Tak ada riwayatnya sahih. Tapi dalam riwayat Waqidi hak tak pakar tu, dia ada, dia sebut
Jadi orang-orang muhajirinnya 800. Kalau 800 bermakna dia ni 1/8, makna 100 pokok dia. Mana hak lain tu bercampur-campur lah. Campur-campur. Dia berbangga lah. Mana kerana pokok dia, keluarga dia ni ramai. Dari kalangan muhajirin dia ikut serta. Itulah. Jadi berbangga dengan puak kerana dia ada kelebihan dia. Kelebihan tu berkait dengan agama, tidak salah. Tak apa. Tidak kata tak boleh berbangga. Bahkan ini termasuk dalam perkara yang membangkitkan semangat. Bangkitkan semangat. Tak apa lagu tu. Asalkan dengan maksud yang baik, tidak bercanggah dengan cara. Hak ni tidak bercanggah. Sebab apa? Anak cucu bila tahu pokok kita dulu begitu. Lepas tu ada hak jenis nakal lah, hak jenis jahat. Tak sesuai dengan tok nenek kita. Tok nenek kita bukan lagu tu. Dia mudah. Kita nak eret dia. Nak mengingatkan dia tu mudah. Tok nenek kita tidak lagu tu. Tok nenek kita jenis pejuang gini-gini, tengok. Apa mu jadi lagu tu? Ganjil seorang. Misalnya. Jadi ada orang yang bagi kita, dia mudah nak ingat. Tak salah. Itulah lebih kurang. Lepas tu akhir tu bai'ah untuk mati. Abdullah bin Zaid, sahabat ni, dia tak silap bila ada orang kata Ibnu Hanzalah. Baru ni kan kita sudah minggu lepas kita sudah bincang berontak terhadap Yazid di zaman Yazid. Nak lantik Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Termasuklah antara mereka ialah Abdullah bin Hanzalah Al-Ghasil, sahabat Nabi. Hak Nabi kata dia ni malaikat mandikan dia. Bila dia mati, malaikat matikan dia. Anak dia, bukan sahabat, anak dia, Abdullah bin Hanzalah. Dia ni juga jadi wakil bagi pihak Abdullah bin Zubair pergi duduk ajak orang biar ikut Abdullah bin Zubair. Dia ni wakilnya, bai'ah lah. Jadi sahabat ni tanya, dia ajak orang bai'ah untuk apa? Ada orang wayak dia untuk mati. Tak ada lah kata dia. Aku tak sahih bai'ah dengan siapa-siapa pun lepas Rasulullah untuk mati. Maknanya serupa dengan Salamah bin Al-Aqwa' juga, dia ni bai'ah untuk mati. Lepas pada tu siapa-siapa pun tak sahih dia. Apalagi sama-sama Islam pula ni, nak berebut ni tak ada pasal lah. Nak mati-mati. Dia tak sahih. Sahabat tak sahih. Tetapi anak-anak muda ni adalah semangat. Semangat. Kadang-kadang dia tak faham pun benda tu. Jadi dia nak sokong, nak sungguh-sungguh. Gitulah. Orang muda kan dia mudah naik angin. Orang tua ni dia mikir panjang sikit. Dua. Satunya dia berbai'ah dengan Nabi untuk mati. Kemungkinan yang kedua iaitu dia tidak berbai'ah. Mana setara dengan Nabi dulu pun tidak berbai'ah untuk mati. Ini kan orang lain. Sama Islam pula ni. Dengan Nabi dulu, Nabi bai'ah untuk tidak lari saja, bukan untuk mati. Tak ada lah, aku tak say lah maknanya. Nak sama-sama Islam pula nak balas ni, nak bai'ah untuk mati pula dah. Mana ada dua kemungkinan di sini. Jawapan dia. Sekat itulah. Wallahu a'lam.